Masjid Al-Muhammadi yang tersergam indah di tengah-tengah bandar Kota Baru menjadi salah satu bangunan yang diingati di Kelantan. Masjid ini menyaksikan Islam berkembang dengan pesat di Kelantan. Berikutan ia menjadi lokasi utama masyarakat umum dari Kelantan, Patani, Terengganu, Kedah serta dari Aceh dalam menadah ilmu agama Islam. Di video kali ini, kami Kumpulan 19 akan mengupas dengan lebih lanjut tentang latar belakang masjid yang bersejarah ini. Di sini, wakil dari kumpulan kami telah menemu bual salah seorang imam yang berkhidmat di masjid tersebut. Sama-sama kita saksikan temu bual berikut. Assalamualaikum dan selamat malam, Ustaz. Nama saya Abdul Muqsi Rois bin Purnomo dan rakan saya Arif Fidaus bin Abdul Manan. Nama saya Afi Afzal bin Adnan. Kami bertiga pelajar Universiti Kelantan. Sebelum tu saya ada sedikit pantun. Macam sikit lah. Ada pantun mula mana ni? Ada. Sayang selasih berisi minyak. Bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa bersama kami. Boleh Ustaz memperkenalkan diri Ustaz dahulu? Nama penuh saya Wan Zulkifli bin Wan Umar. Berasal daripada Kampung Kubang Krian, Kota Baru. Bertugas di Masjid Muhammadi lebih kurang 22 tahun. Boleh Ustaz berkongsi kepada kami semua latar belakang Masjid Al-Muhammadi? Masjid Muhammadi berasalnya daripada Sungai Budur. Sungai Budur, Kota Baru. Ya, tepi sungai Kelantan. Tapi bila berlaku ni, setiap tahun berlaku banjir, ada hakisan ya. Hakisan dan Muhammadi pindah daripada Sungai Budur terus ke di tapak asas sekarang ni lah. Asas bangunan daripada kayu. Muhammadi dulu sebagai masa zaman Masjid Kayu ni panggil Masjid Besar Kota Baru. Semua sekarang bila dah ada bangunan baru ni dia tukar kepada Masjid Muhammadi. Sepenuh dengan nama Sultan Muhammad yang merasmikan yang merasmikan masjid tu pada tahun 1931 silapnya. Dekat negeri Kelantan tu Masjid Al-Muhammadi dikira paling lama jugalah dekat yang telah dibina dekat kawasan bangunan Kota Baru tu. Masjid lama dah. Sekarang ni kata silap saya dia nak daftar sebagai bangunan warisan. Bangunan warisan. Bangunan warisan. Lepas tu kita susah nak baiki apa-apa pun kita kena minta permohonan dengan MAIK, kena minta dengan jabatan panggil warisan, banyak proses lah. Nak baiki, nak buat perubahan ke apa kena banyak proses. Makan masa. Mengambil juga. Boleh agak-agak berapa lama proses selalunya lah bila buat benda tu? Banyak bulan juga lah, 3-4 bulan juga sah. Ustaz, siapakah yang terlibat dengan semula Masjid Al-Muhammadi selepas banjir? Tetap di tengah-tengah bandar Kota Baru. Penduduk pun bilangan penduduk pun ramai. Dia masjid masa tu masjid kayu kecil. Jadi untuk menampung keperluan jemaah ni, Majlis Agama Islam terpaksa mengambil alih untuk pembinaan semula Masjid Muhammadi ni. Sumbangan kos pembinaan tu ditanggung oleh Majlis Agama Islam, duit zakat dan juga sumbangan dermawan pada orang ramai, yakni ahli jemaah. Ustaz, kawasan dan ruang-ruang yang ada dalam masjid tu boleh tak Ustaz ceritakan fungsi dia? Sekarang ni kawasan masjid tu dia terdiri pada 3 bangunan ya. 3 bangunan tengah induk, sayap kiri dan sayap kanan. Bangunan tengah tu adalah jemaah untuk jemaah lelaki, dan sayap kiri jemaah perempuan. Manakala sayap kiri pula tu kita ada kursus berkala lah. Ada kursus, ada seminar, kita guna dewan tu. Bila hari Jumaat, hari perayaan besar-besar, semua kita buka semua 3 bangunan. Maksudnya 3 bangunan tu memang digunakan untuk majlis ataupun inilah hari yang penting lah. Bila Jumaat ni kita buka hari raya apa semua buka 3 bangunan tu memang penuh lah. Apa yang saya tahu, masjid ni sinonim dengan latar belakang orang-orang yang alim ulama yang datang mengajar dan menyebarkan ilmu. Saya juga tahu almarhum Tok Kenali merupakan salah seorang tokoh agamawan yang mengajar di sini. Boleh tak Ustaz ceritakan
sedikit tentang latar belakang tentang ahli ulama yang pernah mengajar di Masjid Al-Muhammadi. Dan mengapa masjid Okey. ni jadi salah satu pusat pengajian kepada orang tempatan dan Nusantara pada masa yang lalu. Biasanya bila ada masjid, dia ada semua ada orang mengajar mengajar Betul, agama. betul. Masjid Muhammad ini di antara tokoh-tokoh yang termasyhur dan salah seorangnya Tok Kenali. Nama dia Muhammad Yusuf. Dia belajar pada Mekah tak silap saya lah. Dia mengajar di situ. Dan murid-murid dia pula terdiri pada terdiri pada pelajar-pelajar Nusantara. Macam daripada Kemboja, daripada Thailand. Thailand ada, Indonesia pun ada. Bila habis belajar sini dia akan balik ke tempat masing-masing dan biasanya dia buka pondok, buka tempat pengajian masing-masing lah. Dan setengah pula pelajar pada sini dia sambung di Mekah Mukarramah pun ada juga. Biasanya hak mengajar tu biasanya daripada Kelantan, memang pelajar je. Pelajarnya Macam ramai. pelajar je biasa daripada luar negara. Ustaz Wan Zulkifli sebagai imam muda kanan, betul? Ya, Boleh ya. Ustaz berkongsi dengan kami carta organisasi yang bekerja dan berbanding tulang dengan Ustaz. Maksudnya yang saling membantulah. Jawatan apa yang sekali dengan Ustaz untuk berkhidmat dekat Masjid Al-Muhammadi? Kita di Masjid Muhammadi ada 5 orang imam. 5 orang imam. Yang pertama imam tua. Imam tua kalau Kelantan dia sinonim dengan imam tua. Kalau kat sini kalau kat di Imam negeri Johor tua. Kalau menggunakan imam 1, imam 2. imam 1, imam 2. Sini Betul. imam muda, imam tua, imam muda kanan, imam muda, imam rawatib dan juga guru Quran sebagai imam juga. Imam rawatib. Tugas-tugas macam tugas saya ni selain pada tugas sebagai imam dan khatib ikut giliran, dan juga biasanya untuk kaunseling keluarga bermasalah, urusan nikah kahwin, sebagai juru nikah, sebagai amil zakat pun terlibat juga. Terlibat jugalah dalam amil untuk ambil zakat jugalah. Ya. Waktu-waktu lah, macam waktu-waktu KP. Jadi aktiviti memang tak dapat nak dibuat kan. Okey, boleh Ustaz berkongsi dengan kami apa aktiviti yang dilaksanakan dekat Masjid Al-Muhammadi? Maksudnya tak kisahlah dalam golongan tua ke, muda ke. Ni untuk sekarang ni kita ada ni Jumaat tu setiap waktu ada Jumaat lah daripada imam bila ikut giliran lah. Bila sedia siap 4-5 orang tu tugas ni 5 waktu. Lepas tu sekarang ni kita ada sediakan bantuan untuk ahli Korea yang panggil asnaf. Kita ada sediakan asnaf. Dia orang datang ambil kita ada sedialah package tu macam beras, gula, sekiranya barang-barang asas keperluan untuk kita menderma lah kira. Ya. Pun ada keluar pada peruntukan masjid pun ada juga ada sumbangan agama pun ada juga campur-campur gabung. Okey, Ustaz boleh ceritakan tak masa berlakunya alam bencana iaitu banjir sampai yalah apa yang kita tahu Masjid Al-Muhammadi mengalami satu kerosakan banyak. Boleh Ustaz terangkan tak sedikit kerosakan yang telah dialami oleh bangunan Masjid Al-Muhammadi? Bila berlaku banjir ni, kalau banjir besar contohnya pada 2014 baru ni, 2014 seluruh Bandar Kota Baru ni dinaiki air lah. Jadi Masjid Muhammadi pun sampai Masjid Muhammadi pun 3 bangunan tu 2 sayap kiri dan sayap kanan air paras lutut kan. Cuma tinggal masjid induk yang tengah tu ya dalam 1 inci lagi naik air. Tapi selamat ke lah. Semua kerosakan tu alhamdulillah pun ni ada tak banyak sangatlah kerosakannya sebab kita masa air tengah naik tu ada remaja panggil mak rempit ni main motor depan masjid. Alhamdulillah kita minta minta tolong dengan mereka untuk bantu simpan kapek-kapek masjid kan gulung-gulung kapek di masjid tu. Alhamdulillah dia orang datang dalam 36 orang penyapu 40 orang juga lah. Dari segi masjid ni Ustaz, apa perlu untuk menaik taraf?
masjid, Hmm. tentang masa depan masjid. Sekarang pun dah perancangan untuk menaik taraf Masjid Muhammadi, tapi dia apa ni? Sekarang hak pasal pertama pengambilan tanah depan tepi sungai tu daripada masjid sampai ke sungai. Tu majlis semua maik dah bayar semua dah ke apa ni? Ke tuan-tuan tanah tu dah bayar. Lepas tu sekarang ni ada tandas tanah perempuan dah baik kira dia, dan dia ada berfasa-fasa dah akan buat ni quarters untuk kaki tangan masjid, apa ni, auditorium, perpustakaan, insya-Allah akan akan dibina oleh Maik lah. Masa kami sampai ke Masjid Al-Muhammadi, saya ada terperasan dua benda. Yang pertama, bila masuk dekat pintu belakang berhadapan dengan bus stop, saya ternampak satu gendang besar. Gendang besar tu fungsi dia apa dan masih digunakan lagi ke Ustaz? Apa yang geduk ya? Beduk. Geduk. Geduk. Dulu tu hak masjid daripada Masjid Asar gitu. Oh, memang asal memang ada Asar. geduk lah. Asal tu dulu tak ada ni pembesar suara kemudian tak ada. Bila masuk waktu apa kan dia ketuk geduk tu lah. Dia ada cara dia ketuk tu. Ni Zuhur, Asar, mau buka puasa, ada kematian. Geduk tu lah berfungsi untuk memberitahu orang ramai. Maksudnya geduk tu bukan fokus pada satu benda sajalah. Maksudnya bila ada kematian ke apa ke memang geduk tu akan diguna pakai jugalah. Guna pakai. Lagi satu, saya ternampak lagi bila saya masuk dekat kawasan bahagian solat, saya ternampak dua mimbar Ustaz. Mimbar warna coklat dan mimbar warna putih tak silap saya. Betul tak Ustaz? Dua mimbar ni. Yang belakang tu apa ni? Ada tangga yang belakang untuk naik ke atas tu ada tangga. Kat belakang tu ada tangga untuk naik bangun atas bumbung bangunan tu. Ada satu kita dulu masa tak ada pembesar suara tu tempat azan. Oh, kat situ bila azan bahagian belakang tu adalah untuk berazan kat situ Ustaz azan situ dulu. Zaman dulu lah saya pun dengar cerita je lah. Dia azan situ dengar sekitar kawasan masjid tu boleh dengar lah tanpa pembesar suara. Masjid ni Sultan Muhammad rasmi kan Ustaz? Ya, Sultan Muhammad keempat. Dia selalu datang tak masjid ni? Sultan sekarang ni memang masa dia sebagai Tika Mahkota ni dia selalu datang lah. Maghrib, sembahyang Isyak. Kadang-kadang ada subuh pun dia ada datang kat ajaran dulu masa zaman tu. Pas kita sekarang pun di masjid di bangunan tengah tu kita ada sedia satu bilik diraja panggil. Bilik khas bila dia datang situ dia nak rehat situ apa, kita ada sedia bilik untuk dia. Saya nak tahu jugalah kiranya macam doa selalu yang imam baca jugalah. Boleh Ustaz kongsikan tak doa apa? Biasa selalu doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita banyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa tu banyak-banyak ya. Pagi petang pun tak apa, ulang-ulang banyak kali pun tak apa doa tu. Ustaz ada apa-apa nasihat ke peranan kepada kami semualah yang orang kata daripada segi agama? Okey, sekarang ni masjid ni kebaikannya dikunjungi oleh orang yang berusia lah, lepas pencing. Kalau remaja ni kurang sikit. Saya minta pelajar ni pada IMK ni turun masjid, jumpa imam, buat program masjid. Buat program masjid, cadangkan imam, insya-Allah kita akan bagi kerjasama yang baiklah. Okay. Setelah diubah sesuai lukisan atau produk kami, so inilah hasil final produk kami, lukisan Masjid Al-Muhammadi. Sekian, terima kasih. Di sebalik bangunan yang tinggi berdiri, pasti ada sejarah lampaunya yang tersendiri.
Marilah kita sama-sama menghargai kelestarian sesebuah bangunan bersejarah serta mengingati sejarah yang ada di belakangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.